Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat sama-sama dalam tazkirah ringkas untuk mempelajari panduan-panduan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita memelihara diri kita daripada penyakit dan musibah. Jadi dalam tazkirah yang lalu kita dah bincangkan lafaz pertama yang disunatkan kita membacanya pagi dan petang ialah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dan lafaz kedua yang kita dah bincangkan juga dalam tazkirah yang lalu ialah A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi hari ini insya-Allah kita sambung panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah membaca al-mu'awwidhataini. Maknanya panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga yang kita nak bincangkan sekarang ialah membaca al-mu'awwidhataini. Al-mu'awwidhataini ialah dua surah yang paling akhir yang di dalam Al-Quran, iaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi dia diistilahkan sebagai al-mu'awwidhataini, dua surah yang dibaca untuk memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali kita ada daripada semua hadis-hadis yang kita dah himpunkan, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk membaca kedua-dua surah tersebut pada dua keadaan. Satu, dibaca secara berterusan. Dua surah ni dibaca secara berterusan. Pertamanya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi radhiyallahu anhu daripada Sayyidina Uqbah ibn Amir qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidhataini fi duburi kulli salatin. Maknanya tempat pertama yang kita nak baca surah Al-Falaq dan surah An-Nas secara berterusan ialah setiap kali selepas sembahyang. Maknanya sembahyang ialah ibadat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah selesai kita menunaikan solat, maka satu perkara yang paling penting ialah kita mohon daripada Allah Ta'ala setelah berdoa ialah al-isti'athah, maknanya memohon perlindungan. Maknanya menzahirkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon perlindungan. Jadi salah satu tanda kita merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ialah pertamanya berdoa, tetapi kemuncak berdoa ialah memohon perlindungan. Maksudnya orang yang dalam ketakutan, dia akan lebih memohon perlindungan daripada orang yang berada dalam keadaan biasa. Maksudnya setiap hari kita berdoa, Allahumma firli, Allahumma arhamni. Tapi sekiranya tiba-tiba ada gangguan yang datang, sebagai contohnya orang yang tiba-tiba nampak ular di hadapannya, ataupun orang yang tiba-tiba nampak ada binatang buas yang ingin menyerangnya, maka pada ketika itu dia tidak berdoa. Bahkan dia akan memohon perlindungan, dan permohonan memohon lindung tadi itu dia akan dibuat dengan sepenuh hatinya kerana dia berasa amat terancam. Dan itulah perbezaan apabila kita berdoa dengan kita tadi memohon perlindungan. Mohon perlindungan ni ialah penzahiran semaksimum pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu pertama sekali Nabi SAW ajar kepada kita, bacalah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas setiap kali selesai kita menunaikan sembahyang. Itu tempat yang pertama dibaca secara berterusan. Tempat kedua yang dibaca secara berterusan ialah sebagaimana yang diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha wabja'ahu nafatha fi yadayhi wa qara'a fihima bil mu'awwidhatain thumma masaha bihima jasadah.
Ini satu panduan lagi lah. Maksudnya apabila Aisyah berkata, apabila Nabi SAW sudah berada di tempat baringannya ataupun tempat tidur baginda SAW, maka Nabi SAW akan membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Nabi akan meniupkan kepada kedua tangannya. Tiupkan kepada kedua tangannya, kemudian Nabi akan menyapu kepada seluruh badannya. Jadi ini dua tempat lah yang kita disunatkan mengamalkan surah Al-Falaq dan surah An-Nas, iaitu selepas sembahyang dan sebelum kita tadi tidur. Jadi perbuatan Nabi SAW ni, dia memperincikan kepada kita arahan Allah. Maksudnya Allah Ta'ala dalam dua-dua surah ni dia ada arahan Qul, katakanlah a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah a'udzu birabbin nas. Jadi persoalannya arahan Qul dia ialah arahan yang mutlak. Maksudnya Allah bagi tahu kepada kita katakanlah. Jadi kita pun tertanya-tanya, bila kita nak kata ni? Bilakah kita nak kata a'udzu birabbil falaq? Dan bilakah kita nak kata a'udzu birabbin nas hingga akhir kedua-dua surah? Jadi Nabi SAW dia mengajarkan kepada kita, Allah memberi arahan yang mutlak. Qul, katakanlah. Jadi perbuatan Nabi SAW, apabila Nabi membacanya sebelum tidur, jadi kita faham, oh yang Allah Ta'ala suruh baca tadi tu ialah sebelum tidur. Dan apabila Nabi arahkan baca selepas sembahyang, jadi kita faham, Qul, arahan yang diarahkan dalam Qul a'udzu bil falaq. Qul tadi diperincikan oleh Nabi Muhammad SAW ialah dengan dibaca setiap kali selepas kita selesai solat 5 waktu. Kemudian Nabi SAW mengajarkan juga kepada kita untuk membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas pada keadaan-keadaan Al-Aridah. Aridah ni maksud keadaan-keadaan yang tertentu, keadaan-keadaan yang datang kepada manusia pada satu-satu masa tidak berterusan. Jadi keadaan pertama yang kita disunatkan membaca mu'awwizatain sebagaimana diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah Nabi Muhammad SAW, kana idza marida qara'a 'ala nafsi bil mu'awwizataini wa yanfuthu. Qalat Aisyah falamma thaqula ja'altu anfuthu 'alayhi bihima wa amsahu bi yaminihi iltimasa barakatiha. Jadi salah satu keadaan juga apabila kita, dalam hadis ini Aisyah berkata, apabila Nabi SAW ditimpa sakit, maka Nabi akan membaca kedua-dua surah tersebut, Falaq dan Nas. Kemudian Nabi akan meniup di tangan baginda dan mensapukan kepada tempat-tempat yang sakit tersebut. Jadi Sayyidah Aisyah kata apabila Nabi SAW sakit, pada ketika sakit yang terakhir yang Nabi meninggal dunia tersebut, maka Nabi terasa berat untuk menggerakkan jasadnya. Maka Sayyidah Aisyah kata dia yang tiupkan kepada dia yang tiup kepada tangan, membaca kedua-dua surah tersebut, dan dia pegang tangan Rasulullah tadi, dia ambil di tangan Rasulullah, dia sapukan kepada badan baginda SAW. Maknanya Aisyah yang tolong bacakan dan dia tiup, dia ambil tangan baginda, dia sapukan kepada badan Nabi Muhammad SAW, iltimasa barakatiha, kerana dia ingin mendapatkan keberkatan tangan baginda SAW. Maksudnya kalau dia tiup pada tangan dia dan dia sapu kepada seluruh badan baginda, dia kata tangan dia sendiri kurang berkat. Tapi sekiranya dia kata dia ambil tangan Nabi Muhammad tapi dia sapu dengan tangan baginda sendiri kepada tangan Nabi Muhammad, maka dia lebih berkat. Jadi ini yang diajarkan dalam agama Islam. Maksudnya di samping kita makan ubat kan, sesuatu sakit ataupun kita apa saja sakit yang berada pada badan, pada kulit atau seumpamanya, di samping kita makan ubat-ubat yang telah diberikan kepada kita, maka kita bacalah dua surah tadi dan kita tiup pada tangan dan kita sapu kepada tempat-tempat yang sakit tersebut sebagai menzahirkan pergantungan kita kepada Allah. Dan jangan kita, masalah sekarang ni kita rasa tidak yakin, saya buat tapi tak baik pun Ustaz kan, saya buat tapi tak hilang pun. Jadi itu bukan keputusan yang berada di tangan kita kan. Maksudnya kita tadi dituntut semua keadaan yang Allah Ta'ala zahirkan kepada diri kita, sama ada kesenangan, kesihatan, kesakitan, semuanya supaya kita tadi menzahirkan pergantungan dan hubungan dengan Allah. Jadi apabila Allah Ta'ala menzahirkan sesuatu kesakitan, waliyahzubillah, jadi kita punya hubungan kita dengan Allah ialah minta lindung, sebagai menzahirkan kita ni hamba yang sentiasa ingat kepada dia. Jadi itu keadaan pertama apabila sakit. Dan keadaan kedua, juga kita disunatkan membaca Al-Falaq dan An-Nas ni apabila kita tadi digigit oleh sesuatu binatang-binatang yang berbisa. Jadi dalam hadis
diriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW pada satu malam dia sedang solat dan dia meletakkan tangannya di atas tanah. Maka tiba-tiba ada kalajengking datang menggigit tangan baginda SAW. Maka Nabi SAW berkata, la'anallahu al-aqrab. Allah Ta'ala akan melaknatlah binatang kalajengking tersebut. Dia tidak membiarkan orang nak semayang ataupun orang nak buat aktiviti yang lain, dan dia tak mempedulikan sama ada dia nak gigit tadi Nabi ataupun selain daripada Nabi, melainkan dia akan gigit juga. Jadi salah satu binatang yang Nabi nak ajarkan kepada kita, binatang yang berbahaya, maksudnya binatang yang dicipta dengan tabiat kejahatan, ialah al-aqrab, maksudnya binatang yang diistilahkan sebagai kalajengking tadi. Jadi apabila Nabi digigit dengan kalajengking tersebut, maka Nabi minta air dan Nabi campurkan dengan garam. Kemudian Nabi letakkan garam tersebut di dalam air. Kemudian Nabi SAW menyapunya pada tempat yang sakit tersebut, tempat yang digigit oleh binatang tadi. Wa yu'awwidhuha bil mu'awwidhataini. Itu dipanggil mengambil asbab. Maksudnya sebagai ittikhazul asbab. Maksudnya kita mengamalkan syariat, kita sapu dengan ubat atau bersapu dengan air yang telah dicampur dengan garam. Tapi dalam masa sama, Nabi tidak hanya menzahirkan syariat itu saja, bahkan Nabi menzahirkan hakikat, iaitu Nabi tadi membaca a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dan itulah kesempurnaan kehidupan seseorang Islam, dia menggabungkan antara zahir dan batinnya. Itu keadaan kedua apabila kita digigit oleh binatang-binatang yang berbisa. Dan keadaan yang terakhir, yang disunatkan juga kita membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Uqbah ibn Amir. Dia berkata, tak kala kami berjalan dengan Rasulullah SAW bainal juhfati wal abwa, tiba-tiba kami tadi didatangi oleh rihun, angin yang amat kuat, wa zulmatun syadidah, dan tiba-tiba cuaca menjadi gelap. Maka Rasulullah SAW, faja'ala Rasulullah SAW yata'awwadhu, maka Nabi meminta lindung, bi'a'udhu birabbil falaq wa a'udhu birabbin nas. Maka Nabi berkata kepada Uqbah, ya Uqbah, ta'awwadh bihima, mohonlah perlindungan dengan Allah dengan kedua-dua surah tersebut. Fama ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihima, tidak ada pernah manusia memohon perlindungan dengan satu permohonan yang lebih agung daripada kedua-dua surah tersebut. Dan ini sebagai penutup adalah, maksudnya Nabi mengajar kepada kita supaya membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, dan kita membaca tadi dengan mengagungkannya. Maksud kita membaca surah tadi dengan kita tadi beriktikad Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk memberi perlindungan kepada kita. Maksud Nabi ajar kepada Uqbah tadi supaya janganlah kamu baca dalam keadaan kamu rasa baca saja tapi mungkin tak jadi. Itu yang nak dihilangkan daripada kebanyakan nafsu yang jahat tadi. Dia merendah-rendahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dia merendah-rendahkan bimbingan Nabi Muhammad SAW. Jadi dituntut daripada kita apabila kita nak membaca a'udzu, mungkinlah kita nak hadirkan semua makna surah tu mungkin susah sebab dia dalam bahasa Arab kan, tapi cubalah kita hadirkan satu kalimat saja. Apabila kita baca a'udzu tadi, kita niat meminta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekiranya kita boleh membaca a'udzu berserta dengan niat, kita hadirkan dalam hati kita qul a'udzu birabbil falaq, maksudnya kita memang niat Allah Taala lindunglah aku mohon a'udzu, aku minta lindung denganmu wahai Allah Subhanahu wa taala. Kita niat dan hadirkan. Moga-moga Allah Taala menerima bacaan tersebut sebagai satu lambang kita tadi menzahirkan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu faedah ditutup Al-Quran tadilah, maksudnya daripada 30 juzuk tadi kan, maksudnya dimulakan dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah Al-Falaq, An-Nas, sebab kemuncak yang nak dicapai di dalam Al-Quran ialah meminta lindung. Maksudnya kita meminta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma nak meminta lindung tu sememangnya dia ialah ibadat di dalam hati, pergantungan kepada Allah. Cuma maksudnya kita nak zahirkan di lidah yang kita tadi meminta lindung dengan kita membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Jadi moga-moga Allah telah mengurniakan kepada kita kekuatan untuk mengamalkannya. Maksudnya jangan sekali-kali syaitan tadi membisikkan kepada kita, ini surah pendek, ini surah yang semua orang dah tahu, ini surah kanak-kanak kecil pun hafal. Jadi apabila kita didatangkan dengan bisikan syaitan tersebut, kita rasa tak payah bacalah surah ni. Kita kena baca surah yang lagi panjang baru nampak hebat sikit. Jadi itulah tipu daya syaitan. Bisikan syaitan menjauhkan kita daripada amalan agama Islam. Allah Subhanahu wa taala, kerana dia mengetahui tak semua orang boleh menghafal Quran, tak semua orang boleh berbahasa Arab, maka Allah Taala turunkan surah yang panjang dan ada surah yang pendek.
Jadi surah-surah yang pendek ni kita amalkanlah sebagai amalan, dan sememangnya di awal surah tu ada arahan qul, bacalah. Jadi kita hafal dan kita cubalah memahami sedikit demi sedikit maknanya, dan kita amallah dengan i'tiqad bahawa ini ialah perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita warisi daripada Nabi Muhammad SAW. Jangan sekali-kali kita dibisikkan oleh syaitan ataupun nafsu yang merendah-rendahkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga kita dapat mengamalkanlah petunjuk-petunjuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala salah silap tadi daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم اصرف عنا وعن الأمة المحمدية من البلاء والوباء والفحشاء وتسلط الأعداء ما لا يصرفه أحد غيرك. اللهم ادفع عنا وعن الأمة المحمدية من البلاء والوباء والفحشاء وتسلط الأعداء والشأن والبغضاء ما لا يدفعه أحد غيرك. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم الطف بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم الطف بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم.